Testing. Wahid Sinani Salasa. Baik, kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi nizam sya'ulahum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul jahdin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Maksudnya kata ulama ya Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang diberikan akal dan sunnah oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dengan kebajikan, nescaya diberikan pemahaman di dalam agama. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadah istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Mati silakan al-fadil Tuan Imam, semuanya silakan Tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, tata kuasa masjid, Tuan Haji, Tuan Rajab, para asatizah, kemudian Tuan Siap, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah kita banyak berpuji dan syukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kuliah bab tauhid. Kita berada di muka surat 375. Betul tak? Betul tak? Tajuknya urut yang paling utama. Urut yang paling utama adalah sahabat-sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'in. Jadi apa kata musannaf? Orang kitab pengarang syair itu, bisyair itu, wasahbuhu khairul quruni fastami' wa tabi'i fattabi'un liman tabi' wa khairuhum man wala wa khairum man wala khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihim qaumun kiramun bararah wa iddatuhum sittun tamamul asrat
tamamul asrah. Asrah 10 lah. Wasabuhu khairul quruni fastami' wa tabi'in fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man wala walai khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihim qaumun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asrah. Maksudnya betul? Wasabuhu khairul quruni fastami'. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sebaik-baik kurun. Fastami', maka dengarkanlah. Fatabi'un liman tabi'. Lantas golongan tabi'in, seluruhnya yang mengikutnya. Tabi'in liman tabi', bagi yang mengikut. Lantas tabi'in, lantas yang mengikut bagi tabi'in. Fatabi'un liman tabi'. Fatabi'un liman tabi'. Lantas tabi'in, lantas mengikut bagi tabi'in. Wa khairuhum man walai khilafah. Dan sebaik-baik mereka adalah mereka yang memegang tampuk khilafah, mana pemerintahan. Wa khairuhum man wala khilafah. Dan sebaik mereka adalah mereka yang menemukan tampuk khilafah, mana pemerintahan. Wa amruhum fil fadli kal khilafah. Dan perkara mereka di dalam hal keutamaan adalah seperti urutan khilafah yang terakhir. Khilafah yang terakhir. Dan mereka diiringi oleh sekelompok yang mulia. Yalihim qaumun kiramun bararah. Wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihim qaumun kiramun bararah. Dia ayat tu sebenarnya sampai bararah tu, dari wa amruhum tu. Wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihim qaumun kiramun bararah. Dan perkara mereka di dalam hal keutamaan adalah seperti urutan khilafah yang terakhir dari mereka, diiringi oleh sekelompok orang yang mulia. Kiraman bararah, sekelompok orang mulia, yang mulia lagi banyak berbuat kebaikan. Iddatuhum situn tamamul asra. Jumlah mereka adalah 6 sebagai kesempurnaan bagian 10. Jumlah mereka adalah 6 sebagai kesempurnaan bagian 10. Iddatuhum situn tamamul asra. Sahabat yang dijaminkan syurga, dia ada 10. Tolak 4 tu jadi 6, tinggal 6. Tolak 4 tu yang Amirul Mukminin tu, maka Umar Uthman Ali ada 4. Ditolak 4 tu jadi tinggal 6 lah. 6 yang dia bagi syurga. Jadi semuanya 10 lah. 6 jam 4, 10. Baik. Jadi apa kata musannaf? Seutama kurun atau masa yang terakhir dan yang terdahulu selain kurunnya Nabi dan Rasul adalah sahabat-sahabat Nabi. Adalah sahabat-sahabat Nabi. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ikhtarul ashabi 'alal alamina siwa nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih sahabat-sahabatku di atas sekalian alam, kecuali para nabi dan juga para rasul. Innallaha akhtara ashabi 'alal alamina siwa nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah taala telah memilih sahabat-sahabatku di atas sekalian alam, selain daripada para nabi dan para rasul. Kerana pada Nabi dan Rasul lain pula pemilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya sahabat Nabi lah, sahabat Nabi. Okey. Kemudian dan hadis Allah dia kata. Lepas Allah itu disebut 2 kali. Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan min ba'di.
Wallazi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu wala separuh. Allah dia kata, para sahabatku, bi ashabi, pada sahabat-sahabatku, la tattakhizuhum gharadan min ba'di. Janganlah kamu menjadikan mereka itu sasaran sesudahku, maknanya kecaman, sasaran kecaman. La tattakhizuhum gharadan min ba'di. Janganlah kamu memusuhi para sahabatku, kan? Jangan mencaci, mencela sahabatku, kata Nabi. Fawallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau anfaqa ahadukum, kalau seandainya salah seorang kamu menginfakkan harta seumpama bukit Uhud daripada emas, tetap infakkan emas sebesar bukit Uhud, tuan. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifihi, dia kata, dan saya ianya tidak akan mencapai walaupun satu mud salah seorang di antara mereka, dan tidak pula setengahnya. Masya Allah. Inilah kelebihan para sahabat lah. Di mana mereka sentiasa berdampingi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takkan samalah dengan kita. Gitu. Jadi kalau diinfakkan, kata Nabi, kalau para sahabat tu menginfakkan walaupun satu mud pun dia tak akan sama dengan kita. Betul tak? Kalau kita menginfakkan sebesar bukit Uhud sekalipun emas, dia tak akan dapat mencapai walaupun satu mud, satu jupak ataupun satu mud lah, daripada apa yang kita infakkan lah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan para sahabat, Masya Allah. Baik. Kemudian, apakah dia tekan kurun? Kurun itu jamak daripada qurun. Wa ma'nahu ahluz zaman wahid mutaqaribun istarakuna fi amrin min umuril maqsudah. As-sahabat bainahum istarakuna fi suhbah. Makna kurun ialah ahluz zaman wahid, satu masa yang tertentu yang berhampiran, lagi bersekutu mereka itu pada urusan daripada segala urusan-urusan yang dimaksudkan, daripada segala urusan-urusan yang dimaksudkan kepada sahabat. Ahlul zaman wahid, dia kata, mutaqarribun ishtarakuna fi amrin min umurin maqsudah. Ahli zaman yang satu yang bertakarub, mana lazim hampir berhampiran antara mereka, lagi bersyarikat mereka itu pada urusan daripada urusan-urusan yang dimaksudkan. Sama seperti sahabat, kerana mereka itu bersyarikat dalam suhbah, dalam persahabatan. Kas-sahabati fa'innahum ishtarakuna fi suhbati. Sama seperti para sahabat, yang mana mereka itu berkongsi dalam persahabatan. Gitu. Wahakadha min ba'din, dan seperti juga orang yang sesudah pada mereka. Ada juga pendapat menyatakan bahawa kurun itu satu masa yang berkongsilah ahlinya, az-zaman allazi istaraqa ahlahu bi umuril mazkur. Pendapat lain menyatakan kurun itu ialah satu masa yang berkongsilah ahlinya daripada segala urusan-urusan yang telah disebutkan. Kenapa dinamakan kurun? Wasmiyal qurnan li'annahum yakrunu ummah bi ummah wa alam bi alam. Dia kata, dinamakan kurun kerana menyertai satu umat dengan satu umat yang lain, dan satu alam dengan alam yang lain. Kerana menyertai yakrunu ummah bi ummah wa alam bil alam, kerana menyertai antara satu umat dengan satu umat yang lain, ataupun satu alam dengan satu yang lain. Wallahu a'lam. Salamlah berkenaan dengan satu kurun itu. Kalau kita biasa satu kurun berapa tahun? Satu abad berapa? Satu kurun berapa? 100 tahun.
100 tahun kan? Okey, itu kan satu kurun. Baik. Seterusnya kemudian dan tentu saja harus mentajih derajat orang yang selalu melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersamanya serta terbunuh di bawah panjinya, bendera panji, atas orang yang tidak seperti itu, meskipun kemuliaan sahabat dengan beliau terjadi juga untuk selamanya. Untuk selamanya. Dan tentu saja harus menguatkan orang yang selalu melazimi Rasulullah SAW dan berperang bersamanya serta yang terbunuh di bawah panjinya, ada bendera atas orang yang tidak seperti itu. Jadi dia kata kalau boleh ditarjihkan, dikuatkan, dipastikan mana-mana betul-betul sahabat dan mana-mana yang bukan dengan sahabat. Supaya dapat membezakan orang yang kemuliaannya tergolong sahabat dan orang yang bukan kemuliaan daripada sahabat. Baik, kalau sebut dalam kitab ni Syekh Bajuri dalam nota kaki di bawah, dia kata ajma'u ala anna al-khairul qurun kunus sahabat. Telah ijma'lah mereka itu ulama atas sesungguhnya sebaik-baik kurun iaitu kurun sahabat. Summa allazi yalunahum ala ma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengiring mereka di atas apa yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, sebaik-baik kamu ialah kurunku. Wa ala ana khairul sahabah ahlul badar. Dan di atas sesungguhnya sebaik-baik sahabat ialah golongan ahli badar. Sebaik-baik sahabat pula, di mana sahabat paling baik? Yang dikatakan ahli badar, mana yang pergi perang dalam perang Badar. Wa khairul ahli badar al-asharah. Dan sebaik-baik ahli badar pula itu yang 10 sahabat yang dia berada syurga. Okey, wa khairul asharah al-a'immah al-bara'ah, dan sebaik-baik 10 yang 4 tu, 10 yang 4 ialah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum alaihim ajma'in. Wa anna imamatuhum kanat an raida min jama'atihim. Kenapa? Kerana sesungguhnya keimaman mereka itu di atas keredaan sekalian jamaah muslimin pada masa itu. Jadi kenapa di kalangan sahabat yang 10 tu 4 ni yang terbaik, maka Umar, Uthman, Ali. Kenapa? Wa anna imamatuhum kanat an-ridon an-jama'atihim. Kerana keimaman mereka itu mendapat keredaan sekalian jamaah. Jamaah di kalangan para sahabat. Wa anna Allah Ta'ala alafa qulubihim ala zalika. Dan Allah Ta'ala telah menjinakkan segala hati mereka di atas demikian. Lama aradu min ikhtilafihim jami'an. Ketika mereka itu nak melantik mereka sebagai khalifah pada masa tersebut. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dengan wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum lahum dinahum allazi irtada lahum. Dan ayat seterusnya yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanji kepada orang beriman dan beramal soleh bahawa mereka itu akan mendapat kuasa pemerintahan di bumi sebagaimana kuasa pemerintahan yang diberikan kepada mereka yang sebelum daripada kamu. Dan Allah Ta'ala meneguhkan bagi kamu itu agama kamu lah, yang mana Allah Ta'ala itu pada mereka. Jadi telah wajam'a qulubil mu'minin ala tartibihim. Jadi telah mengikut oleh hati-hati orang beriman di atas ketertiban mereka tadi, fi taqdim min qabli annahum, di atas mendahulukan yang sepatutnya didahulukan dan mengkemudiankan sepatutnya dikemudiankan. Kata wa jama'a kullul mu'minin, mana telah berhimpunlah, bersepakatlah hati orang beriman ala tartibihim, di atas tertib pelantikan mereka tadi, fi taqdim dalam pendahuluan min qabli annahum,
daripada sebelum sesungguhnya mereka itu law qatamu Umar ala jamaah la kharaju Abu Bakar amma wa'adallahu wa'adabi. Kalau seandainya mereka itu mendahulukan Umar di atas jamaah, nasai keluarlah Abu Bakar daripada apa yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi tak boleh dilantik Umar dahulu, misi dilantik Abu Bakar. Wakazalika law kutiba Utsman, itu juga kalau dilantik Utsman dahulu, la kharaja Abu Bakar wa Umar, nasai keluarlah Abu Bakar dan Umar, li'anna Allah Ta'ala qad alima, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mengetahui annahu yabqi ba'dahuma, kerana semuanya ianya akan kekal sesudah daripada keduanya. Wa annahuma yamutani qablah, dan sesungguhnya mereka itu berdua, Abu Bakar dan Umar, mati sebelum daripada berlantikan Utsman. Wa kadzalika law kutiba Ali, itu juga kalau sana dilantik Ali dulu, ala jami'in di atas sembilan mereka itu, kesepakatan mereka, la kharaju minal wa'di, nasib mereka keluar daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la alimallahu annahu, kerana Allah Ta'ala itu mengetahui annahum yamutuna qablahu, kerana mereka itu akan meninggal dahulu. Farattabahu, maka disusunkan susunan mereka. Wa allafa baina qulubil mu'minin, maka dijinakkan akan hati segala orang beriman. Liyanaluna jami'an ma wa'adu bihi, supaya mereka itu mencapai semuanya di atas apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas mereka. Wa annaka nakul wahidin minhum ya'lamu dzalika, dan jikalau adalah tiap-tiap satu daripada mereka itu mengetahui dia akan demikian. Itulah tadilah maknanya susunan itu di atas kesepakatan orang beriman. Dan semua orang Islam yang berada masa itulah selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Jadi mereka itu dilantik secara syura lah, macam itu. Dan ikut pada ketertiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itu. Baik, seterusnya. Kemudian perkataan musannaf, dengan tabi'in memberi pengertian bahawa derajat para tabi'in mengiringi derajat para sahabat tanpa keutamaan, tanpa keantaraan yang besar. Dia kata. Jadi perkataan musannaf dengan para tabi'in memberi pengertian bahawa derajat para tabi'in mengiringi derajat para sahabat tanpa keantaraan yang besar. Atau itulah musannaf mengibaratkan dengan fa yang memberi makna tertib dan takkid. Jadi kat situ tadi ada tabi'in wasahuhu khairul quruni fastami' tabi'un liman tabi'. Okey. Jadi kat situ ada fa ini dia faedahnya ialah tertib wa takkid. Ini dah masuk dalam makna mula ni. Tertib wa takkid. Kalau kita nak menyenahu dalam bab ataf. Okey. Kita mengaji bab ataf kan. Dia ada ataf, na'at, badal dan sebagainya. Okey, kalau dalam kitab Tauhid Muria, okey, contoh ayat Quran yang ada kaitan dengan dimasukkan fa tertib takkid. Seperti Allah Ta'ala sebut Quran, amatahu fa akbara, summa amatahu fa akbara. Betul? Summa amatahu fa akbara. Ini Quran dalam surah Abasa ayat 21. Di fa itu faedahnya tertib wa takkid. Apa maksud tertib? Bi ayyakuna ma'tuf biha mutakhiran 'ala al-ma'tuf alaih. Dengan bahawa ma'tufnya itu ditakhirkan daripada ma'tuf alaih. Kemudian kenapa dikatakan takkid? Bi ayyakuna al-ma'tuf waqi'an 'aqaba al-ma'tuf alaih muttasilan bihi bila tarahi. Begitu. Dengan bahawa ma'tuf itu waqi'an terjadi aqaban ma'tuf sesudah daripada ma'tuf alaih. Hak keadaannya muttasilan bersambung bihi dengannya bila
bila tarakhi, dengan tidak ditakhirkannya. Tidak ada pentakhiran lah. Maksudnya ayat ni dia sebelum ayat sebelum itu dia ada kaitan dengan surah maksudnya. Ayat sebelum itu ada kaitan dengan selepas daripada tetapi gitu. Contoh ayat kuat tadi lah. Summa amatahu fa akbara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan dia. Seterusnya Allah Taala menguburkan dia. Kemudian Allah Taala menguburkan dia. Sudah. Okey, kemudian dia mematikannya, summa amatahu fa akbara. Kemudian dia mematikannya. Lalu diperintahkan supaya dikuburkannya. Okey, ini dia ada ini berbeda tertib wa ta'qib. Okey. Kalau kita lihat pada dalam tafsir pada ayat summa amatahu fa akbara, yaqulu summa qubida ruhahu. Kemudian dicabut akan ruhnya. Fa amatahu, kemudian maka iaitu mati. Ba'da zalika sudah demikian. Okey? Fa akbara, maka lalu dia dikuburkan. Maka Allah Ta'ala menguburkan. Siapa yang menguburkan? Di segi zahiriatnya yang menguburkan itu memanglah manusia. Dia kata akbarah sayyarahu za makbarah. Jadilah ianya itu yang mempunyai kubur. Al-Qabir maksudnya ad-dafin, mana orang yang menguburkan itu ialah seseorang individu yang menguburkan menggunakan tangannya. Wa ad-dafi al-mayt bil baydi, yang menguburkan dengan menggunakan tangannya, orang-orang yang tukang kubur lah. Makbarah ialah Allah. Makbarah itu Allah. Yang mana Allah Ta'ala telah perintahkan hamba-Nya supaya menguburkan orang yang telah mati tadi. Ba'da wafati, sudah daripada mereka. Fasayyarahu za makbarah. Maka jadilah dia itu yang mempunyai kubur. Jadilah mempunyai kubur. Jadi fa' itu ialah fa' tertib wa ta'qib. Maknanya ayat sebelumnya itu dia ada kaitan dengan ayat sudahnya. Kan? Maknanya selepas dia mati terus dikuburkan. Mati terus dikuburkan. Dengan lama-lama terus masukkan ke liang lahat. Uruskanlah sebab mungkin gitu. Kalau ikut pada kata hukum lah, kalau sesiapa yang telah meninggal dunia, kita yang hidup ini, maka kita lah uruskan sebab mungkin. Itu dikatakan tertib di ta'qib. Tertib wa ta'qib. Faham kan? Seluruhnya tabi'in adalah orang yang berkumpul dengan para sahabat, dengan perkumpulan yang saling kenal mengenal, dan tidak disyaratkan padanya lama berkumpul, sebagaimana juga pada seorang sahabi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tabi'in ialah man ijtama'a kasahbi sahabati ijtima'an muta'arifan. Seseorang yang berkumpul dengan sahabatku. Tabi'in ialah orang yang berkumpul dengan sahabatku, kemudian mereka itu kenal sahabat itu. Bukan hanya dia berkumpul dengan sahabat, tetapi kenal dengan sahabat. Wala yusyaratu bihi tul istima', tetapi tidak disyaratkan panjangnya perjumpaan tadi. Kama fi sahabi ma'an nabi, sebagaimana yang berlaku pada sahabat bersama dengan Nabi. Jadi kalau sahabat dengan Nabi, dia tempohnya lama perjumpaan tadi. Perkumpulan mana dia berkumpul dengan Nabi, berkawan dengan Nabi itu lama. Kalau sahabat. Tapi kalau tabi'in, dia kata tak sekian lama, dia kata. Wala isyaratu bihi tul istima', tidak disyaratkan padanya lama tempoh masa perjumpaan ataupun perkenalan dia tadi dengan sahabat tadi. Tidak sebagai para sahabat. Gitu. Kama fi sahabi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kemudian inilah yang disahihkan oleh Ibnu Salah dan Nawawi, dan dialah yang muktamad. Dan tidak disyaratkan padanya dalam berkumpul. Okey, mana sahabat pun tak disyaratkan Allah. Jadi silap sikit lah. Jadi tabi'in adalah orang yang berkumpul dengan para sahabat dengan perkumpulan yang saling kenal mengenal, dan tidak disyaratkan padanya lama berkumpul.
sebagaimana juga para sahabat bersama Nabi. Jadi mana sahabat pun tak disyaratkan dalam berkumpul, begitu juga dengan tabi'in. Jadi ada betul sikit lah. Seterusnya, inilah perkara ini telah pun disahihkan akannya oleh Ibnu Salah dan Ibn Nawawi. Dan menurut pendapat yang masyhur bahawa diisyaratkan tamyiz pada tabi'in. Tamyiz masih memayyiz. Ni jalan yang masyhur. Wa tariqah al-masyhurah annahu yushra'u at-tamyiz bi tabi'in dun as-sahabi. Ada satu jalan yang masyhur menyatakan bahawa disyaratkan mumayyiz pada tabi'in, ketiadaan para sahabat. Jadi sahabat tidak disyaratkan mumayyiz. Sedangkan yang utama menurut kita adalah ketiadaan mensyaratkannya. Wal mu'tamad indana adamu istiratihi fit tabi'in kama laysa bi sahabah. Jadi kalau mu'tamad di segi menurut kita tidak disyaratkan. Sebagaimana tidak disyaratkan para sahabat. Jadi sahabat pun tidak disyaratkan mesti mumayyiz. Begitu juga dengan tabi'in pun tidak disyaratkan mumayyiz. Okey. Kemudian yang seafdal tabi'in iaitulah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Kama anna afdalat tabi'iyat Hafsah binti Sirin. Sebagaimana kelebihan tabi'in di kalangan perempuan iaitulah seorang perempuan bernama Hafsah binti Sirin. Ala khilafin ala fi masalati. Jadi yang seutama ialah Uwais Al-Qarni, kemudian yang perempuan pula tabi'iyat iaitulah Hafsah binti Sirin. So siapakah Uwais Al-Qarni ini? Nama sebenarnya? Okey, nama sebenarnya betul. Uwais bin Amir bin Juz'i Al-Qarni. Al-Qarni. Uwais bin Amir bin Juz'i Al-Qarni. Gitu. Dia salah seorang daripada tabi'in. Kemudian Hafsah, nama sebenar Ummul Huzail Al-Ansariyah Al-Basariyah. Ummul Huzail ataupun Huzail, alif lam ha abada zal ya lam. Huzail Al-Ansariyah Al-Basariyah, matat ba'da mi'ah, dan dia meninggal sesudah pada 100 Hijrah. Pada tahun 100 Hijrah lah. Lihat pada kitab Takrib at-Taqsim disebut. Okey. Kemudian yang atas tadi ada Ibnu Salah. Ini kalau Ibnu Salah dia kata tadi, kat situ kat dalam kitabnya mah tak ada, tapi kitab Arab dia kata yang menyebut berkenaan dengan pendapat berkenaan sahabat tabi'in tadi itulah Ibnu Salah. Yang mana Ibnu Salah dia kata tabi'in ialah orang yang berhimpun dengan sahabat, berkumpul dengan sahabat, berta'aruf dengan sahabat. Tidak disyaratkan panjang perhimpunan tadi, sebagaimana tidak disyaratkan pada panjang perhimpunan Nabi dengan para sahabat. Perkara ini telah pun ditasihkan oleh Ibnu Salah. So siapa Ibnu Salah? Ibnu Salah ialah Utsman bin Abdurrahman Utsman Abu Amri. Gelarannya ialah Taqiyuddin, Al-Faqih, Al-Syafi'i, Al-Mufassir, Al-Muhaddis, Al-Usuli. Dia seorang yang faqih mazhab Syafi'i, kemudian dia seorang mufassir, tafsir orang yang pakar tafsir, kemudian muhaddis, orang hadis juga, dan al-usuli, dia juga ulama usul. Dan dia wafat pada tahun 634 di Damsyik. Di antara kitab-kitabnya negara min musannifatihi ma'rifah anwarul hadis, dia kata. Setengah daripada kitab dia sekarang ialah al-ma'rifah anwarul hadis, pengenalan kepada pembahagian hadis. Kemudian Muqaddimah Ibnu Salah. Kitabnya antaranya Muqaddimah Ibnu Salah, kemudian Al-Amali. Ini pun termasuk dalam kitabnya lah yang dikarang oleh Ibnu Salah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian perkataan musannaf dengan Fatabi'ul liman tabi'. Fatabi'ul liman tabi' menunjukkan bahawa derajat para
atba'ut tabi'in adalah mengiringi derajat para tabi'in tanpa perantaraan yang besar. Tanpa perantaraan yang besar. Masalah macam tidak ada perbezaan yang besar lah. Tanpa perantaraan yang besar. Min ghairi tarahi kabir. Dia kata, min ghairi tarahin kabir. Kama marra bil ladzi qablah. Dia kata, mana perbezaan martabat di kata tabi'in itu, dia kata. Dia tidak ada perantaraan yang besar. Min ghairi tarahin kabir. Mana tak besar sangatlah perbezaan dia kata. Kama marra bil ladzi qablah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Begitu. Dan dasar pada tertib yang diidafahkan oleh perkataan sana itu adalah berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul ummati qarnul ladzi yalunani summal ladzi yalunahum summal ladzi yalunahum, sebaik-baikku ialah penghuni kurun yang mengiringi daripada aku, kemudian yang mengiringi mereka, kemudian lagi yang mengiringi mereka. Jadi menurut pada hadis ini, hadis ini menunjukkan bahawa kurun yang sesudah 3 kurun tersebut sama sahaja daripada segi hal keutamaannya. Kenapa? Sama saja. Kalau beza pun mungkin sikit-sikit je lah. Macam tu. Wazariu anna ma ba'dal quruna salasa sawa'un fil fadilah. Jadi zahirnya kurun yang 3 itu, kurun sahabat, kurun tabi'in, kurun tabi'in dikata kan sawa'un fil fadilah, mana sama dikata dari segi kelebihan mereka itu. Dan sebelum ulama berpendapat bahawa kepada peringkat-peringkatnya kurun yang lain dengan yang terdahulu, maka setiap kurun itu lebih utama dari yang sesudahnya hingga hari kiamat berdasarkan daripada hadis. Dan sebelum ulama pula menyatakan bahawa kepada bertingkat-tingkatnya kurun yang lain dengan kurun tadi dekati ada perbezaan. Maka setiap kurun itu lebih utama dari yang sesudahnya hinggalah pada hari kiamat. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma min yawmin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Wa innama yasra'u bi khiyarikum." Tidaklah satu hari itu kecuali yang sesudahnya menjadi lebih jelek darinya, dan hanyalah dia menjadi cepat dengan sebab pilihanmu sendiri. Wa innama yasra'u khiyarukum. Hanya saja dia menjadi cepat dengan sebab pilihanmu sendiri. Jadi kat situ nampak pada kita bahawa kurun yang sebelumnya dengan kesudahnya berbeza. Mana ya? Berbezalah. Mana kurun yang selepas ni mesti akan lebih jelek, gitu kan? Jadi yang lebih jelek, lebih buruk lah bandingkan kurun yang sebelumnya. Gitu. Tidaklah satu hari itu kecuali yang sesudahnya adalah lebih jelek daripadanya. Ma min yawmin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Tiada satu hari itu kecuali yang sesudahnya menjadi lebih buruk, lebih jelek darinya. Dan hanyalah dia lebih cepat dengan sebab pilihanmu sendiri. Lebih cepat buruk itu berlaku atas pilihanmu sendiri. Kata Nabi. Akan tetapi telah datang satu riwayat, masalu hazil ummah masalul matar la yadri awaluhu khairun aw akhiruhu. Ada pula satu riwayat menyatakan bahawa perumpamaan umat ini adalah seperti air hujan, kata. Masalu hazil ummah misal matar, kata. Umpamaan umat ni macam air hujan je, kata. La yudra awal, tak tahu mana satu yang lebih baik, sama ada yang awal itu ataupun yang akhirnya. La yudra awaluhu khairun aw akhiruhu. Mana satu lebih baik tak tahu, macam hujan je. Sebab air hujan ni tak tahu kan mana lebih baik hujan yang turun dulu ke hujan turun kemudian. Betul? Gitu. Cuma kalau hujan lobek, dia kata hujan lobek parah ni kan, banjir besar ni. Dia cakap gitu. Gitu. Tapi dari segi orang kata keberkatan hujan itu, mana satu keberkatannya? Hujan yang turun dulu ke hujan turun kemudian?
Atau hujan tunggu tengah. Boleh kita dapat ke? Tahu? Tak tahu kan? Tak tahu boleh gitu. Perkataan sanad dengan wa khairuhum man wala khilafa. Wallahu a'lam bissawab. Fazilullah. Syarat kan? Solat-solat mengaji kan? Derajat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ala syafi'i bisalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa amalan mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya fattani alim. Nawlana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala bil arifin. Allahumma barik fi din, Allahumma barik fi din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qaballallahu minkum. الله أكبر الله